Okey, untuk mengenal locus, kita ada 3 bentuk locus yang utama. Pertama, bentuk bulatan. Okey, kedua, bentuk satu garisan, dan yang ketiga ialah bentuk 2 garisan. Jadi, bila masa semua ni berlaku, situasi dalam bentuk titik, okey, ataupun situasi dalam bentuk garis. Okey, jadi kalau situasinya dalam bentuk titik, contoh titiknya adalah titik A. Okey, so lokusnya adalah bulatan. Okey, jika situasinya adalah 2 titik, contoh A dan B, maka dia punya lokus adalah satu garisan. Okey, manakala jika situasinya adalah dalam bentuk garis, situasi maksud cikgu ni adalah dalam penyataan soalan ya. Okey, jadi kalau dalam bentuk garis, contoh adalah garis AB, maka dia punya lokus adalah 2 garis, iaitu atas dan bawah. Okey, kemudian jika dia punya soalan adalah dalam bentuk 2 garis yang bertemu AB, B dan C, okey, maka lokusnya ialah satu garis di tengah-tengah. Dan untuk melukis ni kamu kena ada cara tertentulah. Okey, dan jika situasinya adalah 2 garis yang terpisah, okey, contoh AB dan CD, maka dia punya lokus adalah satu garis di tengah-tengah. Jadi kalau kamu perhatikan, berbalik pada yang tadi, bentuk lokus kita, bentuk lokus dia sama ada bulat, okey, seperti ini, ataupun satu garisan seperti ini, ini dan ni di bawah sekali. Okey, semuanya satu-satu garisan. Okey, 1, 2, 3, 4, ataupun 2 garisan macam ni. Okey, jadi inilah ni, ini dan ini. Jadi inilah dia punya situasi. Okey, jadi mari kita tengok latihan dulu ya. Jadi bentuk lokus tu tiada bentuk lain melainkan 3 bentuk ni sahaja yang paling utama. Sama ada bulat, okey, bulat dengan garisan penuh ataupun garis lurus. Okey, bila bulat ni kamu kena guna jangka lukis ya. Okey, ataupun garis lurus, satu garis lurus ataupun 2 garis lurus. Okey, kalau satu garis lurus, maksudnya garis lurus tu mesti berada di tengah-tengah. Okey, itu dia. Okey, dan cara melukisnya ada cara tertentu. Cikgu rasa untuk melukis bulatan tiada masalah untuk melukis bulatan. Untuk melukis garis ini, okey, yang kedua ni, okey, kita letakkan kita punya titik, kita punya jarum di sini. Okey, jadi kita tandakan sahaja menggunakan kita punya jangka lukis tu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kemudian letakkan jarum lagi di sini dan lukiskan yang di sini. Jadi kita akan dapat 2 persilangan. Jadi kamu cantumkan je persilangan tu. Begitu juga dengan yang ini, kamu letak jarum kamu di sini. Okey, jadi tandakan dia punya arc di sini, dia punya lengkok. Kemudian dari sini letak jarum lagi di sini, tandakan di sini. Dan letak jarum di sini, tandakan di sini. So, kamu akan dapat bentuk yang seterusnya. Okey. Tempat yang bulat-bulat tu adalah tempat kamu letak jarum. Okey. Bagaimana pula yang ini? Biasanya soalan ni kamu ada dibagi rajah lah graf. Tapi jika situasi tidak ada graf ataupun tidak ada kertas grid maksud cikgu, tak titik sahaja. Kemudian kita menggunakan jangka lukis yang besi, letak pada titik pada barisan AB dan laser letak pada barisan CD, dan kita bina satu bulatan tandakan juga. Okay. So, yang kedua seterusnya kita letak pula besi pada titik di garisan CD dan laser juga pada barisan D. Di sini juga tidak perlu kita melukis satu bulatan, cukup sahaja laser pada pusat yang sama. Tadi juga tandakan pada beberapa kali tempat yang berselang, dan
adalah lokus pada titik berjarak sama dari dua garis lurus yang senada. Okey, begitu ya caranya kelas untuk buat lokus satu garis. Okey, jadi untuk lokus dua garis pula, okey, cara untuk membuat lokusnya ialah very simple. Kamu tanda je satu titik sini. Titik tu tempat kamu letak jarum tu lah. Jadi kamu buat bulatan satu. Okey, tak kisahlah, ikutlah dia punya size. Kalau di sini dia minta 2 cm, so kamu kena buka je jarinya 2 cm lah. Okey, lepas tu belum cukup lagi, kamu kena buat satu lagi dan buat lagi. Okey, jadi kamu akan tandakan sebenarnya di sini saja yang kamu ambil, hujung-hujung atas, hujung-hujung bawah. Okey, ini je yang kamu perlukan lah. Yang ini dan ini. So kamu akan gariskan di atas garisan itu. Okey, boleh faham kelas? Itu adalah cara je. Semua ni cara. Okey, jadi kita akan tengok contoh ya. Tengok soalan C. Lokus X yang bergerak pada jarak yang sama dari titik P dan titik R. Jadi kalau kita tengok soalan ni dia ada titik P dan titik R. Jadi kita tandakan dulu titik P, titik R. Maknanya ni apa? Ini adalah dua titik. Jika dua titik, ini dia dua titik, lokus kita ialah satu garisan di tengah-tengah. Jadi macam mana dapat garisan tengah-tengah? Ini dia nampak jelas kan? Kamu ambil pembaris, kamu sambungkan je dengan S dengan Q itu. Okey, jadi kamu dapat lokus X. Inilah lokus X. Okey, seterusnya baca soalan yang kedua. Lokus Y yang bergerak pada jarak yang sama dari titik P dan titik Q. Situasi yang kedua juga sama, titik P dan titik Q. Jadi dua titik, lokusnya ialah satu garisan di tengah-tengah. So untuk kamu buat garisan tengah-tengah, kamu boleh tanda guna jangka lukis. Kamu letak jangka jarum kamu di sini, kemudian tanda di sini satu, tanda di sini satu, kemudian letak jarum lagi di sini, tanda sini satu, sini satu. Okey, guna jangka lukis. Jadi kamu akan dapat ini sebagai dia punya lokus. Okey. Nah, seterusnya tandakan simbol begini ya. Macam tu. Pada titik persilangan dua lokus itu. So, ini dia di sini. Kamu bulatkan dan kamu pangkah. Okey, so inilah dia punya titik persilangan. Simple kan kelas? Okey, ini lokus Y. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Seekor semut sedang bergerak di atas permukaan sebuah jam dinding berbentuk bulatan. Lukiskan lokus bagi pergerakan jarum minit jam dinding tersebut dengan O sebagai pusat jam dan panjang jarum minit jam tersebut adalah 3 unit. So, basically di sini dia sebenarnya cakap pasal satu titik ya. Jadi kalau satu titik, titik apa? Titik O. Jadi kita refer pada titik O. Dan 3 unit ni adalah dia punya jejari. Jadi kamu letakkan kamu punya jarum jangka lukis kamu di sini. Tandakan 3 di sini. Okey, kamu mulakan melukis bulatan guna jangka lukis kamu itu. Okey, inilah lokusnya iaitu lokus bulatan. Okey, macam yang tadi kita belajar, lokus bagi satu titik ialah bulatan. Okey, seterusnya tengok soalan nombor 2. Lokus bagi pergerakan semut tersebut yang sentiasa 2 unit dari garis MON. So, kita ada garis MON. Maksudnya ialah satu garisan MON. Okey, ini ya garisannya. Okey, itu baru garisan. Bila satu garis, lokusnya adalah 2 garisan. Jadi, di manakah garisannya? Okey, kiri dan kanan. Okey, jadi kita lukis dia punya lokus. Berapa jaraknya? 2 unit. So, 2 unit maksudnya inilah 2 unit
2 unit. Okey, jadi kamu pun lukis dia punya locus. Okey, yang biru ni adalah locus ya. Okey, jadi soalan yang terakhir, tandakan dia punya titik persilangan. So, ada berapa titik persilangan? Okey, cuba kira. Okey, 1, 2, 3, 4. Tu dia titik persilangan. Kamu bulatkan. Kemudian pangkah. Tu dia. Boleh fahamkah? Okey, untuk lebih jelas, ini dia persilangannya. Yang bulatan ni tadi adalah locus. Okey, locus untuk soalan I lah. Soalan 1 ya. Okey, dan 2 garisan ni, ini dan ini adalah locus untuk soalan yang kedua. Jadi 4 titik ni adalah dia punya titik persilangan. Ini adalah untuk jawapan yang ketiga. Okey, boleh faham ya kelas? Tengok soalan seterusnya. Seekor kambing diikat pada sebatang pokok dengan tali sepanjang 3 meter. Seorang petani mengikat seekor anjing garang di depan rumahnya di Q. Okey, sini anjing garang ya. Kemudian lorekkan kawasan di mana kambing perlu elak supaya tidak diserang oleh anjing. Okey, mari kita tengok pergerakan kambing. Jadi kambing tu diikat 3 meter dari O. Jadi sini adalah tempat ikat kambing 3 meter. So maksudnya 3 meter lah. Ini dia. Kamu kena lukis bulatan. Sebab inilah jarak yang boleh dilalui oleh si kambing itu. Okey, bulatan tu ah. Tengok anjing pula. Anjing garang di depan di rumahnya di Q. Juga diikat dengan tali. Okey, sepanjang 3 meter juga. Jadi dia pun 3 meter juga kena ikat lah. Jadi sinilah 3 meter. So kamu lukis dia punya bulatan. Okey, ini tak penting. Ini yang paling penting. So, dia punya soalan, lukiskan lokus pergerakan kambing dan anjing. Kemudian lorekkan kawasan di mana kambing perlu elak supaya tidak diserang oleh anjing. So, di mana dilukis, dilorek. Okey, lukisan ni kamu kena lukis cantik-cantik. Guna jangka lukis. Baru kamu akan dapat jawapan yang betul. Jadi, kambing janganlah berada di kawasan yang boleh diserang oleh anjing kan. Jadi, katalah kambing tu berada di sini. Habislah memang anjing tu boleh serang kan. Okey, sebab dia berada di talinya tu kan maksimum dia boleh pergi begitu. Jadi dia boleh serang lah siapa yang ada di sini ni. Jadi ini kawasan bahaya anjing sebenarnya. Jadi kawasan ni jangan kambing lalu. Okey, termasuk di sini pun jangan. Okey, sebab ni pertemuan kambing dan anjing. Contoh soalan terakhir, Persatuan Pandu Puteri sedang mereka bentuk sebuah lencana baru untuk perkemahan antarabangsa yang akan datang. Lencana tersebut berbentuk heksagon seperti yang ditunjukkan di ruang jawapan. Sebiji manik akan dicait pada kedudukan 3 unit dari tengah lencana. So, nampak sudah kan? Jadi kalau 3 unit dari tengah lencana, apakah lokusnya? 3 unit dari tengah lencana. Okey, dengan jarak 2 unit dari atas MN. 3 unit, kedudukannya 3 unit dari tengah lencana. So 3 unit dari tengah lencana. Ini tengah. So 3 unit tu begitulah kan. Lebih kurang dia punya bentuk bulatannya. Okey. 2 unit dari atas. 2 unit dari atas. So 2 unit dari atas ni MN. Dari MN lah. Jadi lokusnya ialah 2 unit. Ini dia. Okey. Ini dia yang kita panggil 2 unit. Jarak dari sini adalah 2 unit. Okey, itu dia. Jadi lukiskan lokus yang sesuai kedudukan bentuk manik. Okey, so manik tu kenalah berada di sini dan di sini. Okey. Dia punya kedudukan ya. Okey, seterusnya
tandakan semua kedudukan yang mungkin bagi manik itu. So, inilah kedudukan yang mungkin bagi manik. Okey, bulatkan dan pangkahkan. Okey, itu dia. Boleh faham ya? Jika ada satu titik, lokasnya ialah bulatan. Jika ada dua titik, lokasnya ialah satu garisan di tengah-tengah. Jika ada satu garisan, lokasnya adalah dua garisan, iaitu di atas dan di bawah. Jika ada dua garisan yang bertemu, lokasnya ialah satu garisan di tengah-tengah. Dan jika ada satu garisan sahaja, itu sudah. Jika ada dua garisan, okey, so lokasnya ialah di tengah-tengah. Okey, cikgu tekankan sikit, warna lokasnya adalah merah. Jika ada dua titik, satu lokasnya ialah bulatan. Jika ada dua titik, lokasnya ini. Jika ada satu garis, lokasnya ialah dua garis di atas dan di bawah. Jika ada dua garis, okey, ini dan ini, so lokasnya berada di tengah-tengah. Jika ada satu garis, lokasnya berada di atas dan di bawah. Kadang-kadang kita tidak guna pun kedua-dua garisannya. Kita guna salah satu, macam M ni tadi ya. Satu garis, so lokasnya di atas dan di bawah. Tapi dalam situasi itu, kita tidak guna yang atas, kita hanya guna yang bawah sahaja. Okey, so maksudnya untuk satu garis, lokasnya sama ada di atas atau di bawah, ataupun kedua-duanya sekali. Okey, jadi tengoklah. Ni macam MN tadi. MN. Okey, cikgu harap kamu faham, okey?